Pastikan kamu semua dah ada kertas 3 ni. Kamu dah buat belum? Ada dah buat dah? Okey, dah buat. Okey, bagus. Ya. Baik. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Baik, yang ini kertas 3 negeri Terengganu. Negeri Terengganu. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia berbunyi, Rajah 1.1 menunjukkan satu set eksperimen susunan radas 5 gram serbuk besi ditambahkan kepada 50 cm padu larutan kuprum sulfat 0.5 mol desimeter padu dan termometer digunakan untuk mengacau campuran. Baik. Macam yang saya ingatkan kepada kamu sentiasa, pastikan dalam pernyataan statement tu kamu highlightkan semua maklumat yang diberi. Jadi maklumat yang diberi di sini adalah yang pertama gisim serbuk besi 5 gram dan juga kepekatan larutan kuprum sulfat 0.5 mol desimeter padu. Okey, nak lagi memudahkan kamu terus tulislah formula kimia bagi kuprum sulfat CuSO4, lepas tu serbuk besi ferrum. Dan tindak balas ni adalah tindak balas haba penyesaran. Okey, contoh yang dekat kertas kamu tu nanti definisi bagi setiap jenis haba. Maksudnya ini dalam bab 4 termokimia. Jadi kamu kena tahu definisi bagi haba penyesaran. Apa yang dikatakan tentang haba penyesaran. Nanti cek balik dalam buku. Haba penyesaran, haba pemedakan, haba pembakaran dan sebagainya. Okey, baik, kita fokus balik pada soalan ni. Okey, selepas 5 minit apabila 5 gram serbuk ferrum ataupun serbuk besi dimasukkan, terdapatnya pepejal perang dekat bawah cawan. Larutan menjadi tidak berwarna. Okey, kamu perhatikan semua pemerhatian, semua observation yang kamu perhatikan dekat sini, apa yang berlaku, apa yang berubah daripada warna biru menjadi tidak berwarna. Daripada larutan biru ni yang tak ada apa-apa ni, tiba-tiba dia ada pepejal perang. Jadi kalau keluar soalan tentang ditanya pasal pemerhatian, banyak benda yang kamu boleh tulis. Baik, kita pergi kepada pernyataan yang seterusnya. Eksperimen itu diulangi dengan menggantikan serbuk ferrum dengan serbuk zinc dan juga serbuk magnesium. So ada dua jenis logam lain yang menggantikan ferrum dan telah ditulis di dalam jadual. Baik. Dalam gambar raja tadi eksperimen 1 dia gunakan besi, eksperimen 2 dia gunakan serbuk zinc, eksperimen 3 dia gunakan serbuk ferrum. Jadi bila nampak saja soalan tentang haba penyesaran logam, terus contoh yang dekat kamu punya kertas, siri kereaktifan logam. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Hisham cukup aman. Okey, dan di antara hidrogen dengan karbon tu di antara zinc. So sini H, sini karbon. Okey, kalau tak ingat ni pun tak apa. So sebab kita dah nampak dalam soalan logam yang digunakan hanyalah ferrum, zinc dan juga magnesium. So kamu highlightkan, kamu bulatkan kita tengok sini serbuk ferrum. So bulatkan ferrum. Nanti kita tengok sini ada gunanya. Kemudian kita ada serbuk zinc, mana zinc, ini zinc. Kemudian kita ada magnesium. Okey. Yang tertinggal ada satu lagi larutan sebab yang ini adalah haba penyesaran. Haba penyesaran ni tadi. Okey, haba penyesaran. Yang mana kalau kita tengok balik pada gambar raja, larutan yang digunakan adalah larutan kuprum sulfat. Haba penyesaran bermaksud logam yang dimasukkan, logam yang dimasukkan tu akan menggantikan kuprum sulfat ni. So sebab itulah warna biru tu berubah menjadi tidak berwarna. Kalau kamu ingat balik eksperimen yang kita buat. Jadi
Logam lain yang digunakan yang dalam bentuk larutan adalah kuprum, Cu. Larutan kuprum sulfat yang berwarna biru, yang mana larutan ni akan berubah warna. Okey, baik. So, statement kita dah nyatakan, info-info kita dah dapatkan, baru kita jawab soalan. Jangan terus jawab soalan sebab takut nanti ada benda yang kamu tertinggal. Baik. Gambar rajah yang pertama, dia minta bacaan awal termometer dan bacaan tertinggi termometer. Okey. Soalan minta, biasanya kalau bacaan termometer, pastikan kamu letak satu tempat perpuluhan. Okey, jadi boleh bagi tahu saya, bacaan awal termometer dia berapa? $29.9. 29.9. Tu siapa bagi tahu tu ya? Ha? Ya. Siapa tak dengar? Biha. Oh, Biha. Okey, betul. 29.9. Ada jawapan lain? Oh. 29.9. Pastikan ada darjah Celsius. Tak ada darjah Celsius, jawapan kamu salah. Ada jawapan lain? Jawapan Biha betul, 29.9. Ada jawapan lain? Tak ada. Tak ada. Ada tak yang tak jawapan 29.0? Ada tak? Tak ada. Okey. So, jawapannya 29.9. Baik. Bacaan tertinggi termometer kita dapat dekat sini adalah, cikgu tak boleh masuk pun. Sekejap. Anas tak boleh masuk. Sat Kenapa Anas tak boleh masuk? Sekejap kita hold jap. Anas kata dia tak boleh masuk. Anas kata tak boleh masuk. Saya try balik. Anas tak boleh masuk sebab apa Anas tak boleh masuk? Yang lain semua boleh masuk ni. Guna account. Okey, boleh. Okey, Anas, selamat datang Anas. Dia baru nak ni. Okey, so kita sambung balik. Pastikan kamu ada kertas 3 kamu ya kat atas. So dekat tangan kamu, senang kita nak tengok jawapan, semak jawapan kamu. Okey, kita baru pergi pada soalan yang pertama. Bacaan yang tertinggi pada gambar rajah adalah 57.9. Okey. So suhu yang tertinggi adalah 57.9 darjah Celsius. Pastikan kamu ada unit darjah Celsius. 57.9 untuk bacaan tertinggi. Bacaan yang sebelah sini adalah 29.9. Baik. Pastikan ada satu tempat perpuluhan. Okay, jelas ya? Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya, eksperimen 2 menggunakan zinc dengan larutan kuprum sulfat. Zinc dengan larutan kuprum sulfat. Okey, bacaan suhu bagi bacaan awal termometer 29.9. 29.9 darjah Celsius. Manakala bacaan tertinggi yang ada dekat sini adalah 50. Ya, 59.5. 59.5. Terima kasih atas respon dan pastikan unit ya guys. Unit jangan lupa ya. Kadang-kadang kita rasa yakin dengan jawapan kita tapi kita tertinggal benda yang sangat mudah iaitu unit. Jadi sayang markah kamu. Sebab markah sini ada 3 markah. Baik. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Pun sama juga, eksperimen menggunakan magnesium. So kita tengok bacaan yang suhu awal ni pun sama juga, 29.9 darjah Celsius. Yang ini bacaan terakhir dia 64.7 darjah Celsius. 3 markah untuk kamu. Okey. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Bagi eksperimen ini, nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey. Benda yang berubah, benda yang tak sama. Okey.
Siapa-siapa nak bagikan jawapan dia? Nanti saya bagi tahu betul ke salah. Jenis logam. Okey. Kawan kita bagi jenis logam. Okey, itu adalah jawapan yang tepat. So pemeriksa akan kurungkan jawapan kamu, so dia akan bagi markah. Betul. 1 markah. Pemboleh ubah yang bergerak balas. Ada tak jawapan lain? Ada tak jawapan lain? Kotlah koma ada jawapan lain, boleh saya tengok sama ada betul ataupun tidak. Apakah semua tulis jenis logam? Anas ada jawapan lain, Anas? Tak ada, kalau kedudukan logam tu. Okey, kamu tulis kedudukan logam. Kedudukan logam berbanding apa? Logam apa? Maksud kamu nak tulis kita kena bandingkan kedudukan logam. Logam mana? Jawapan kamu tu betul tapi tak lengkap. Kedudukan logam. Okey, kalau kau nak tulis kedudukan logam kan? Kedudukan logam dengan dalam siri. Yes. Dalam siri. Kedudukan logam dengan logam kuprum. Sebab yang tetapnya adalah kuprum. Perasan tak? Dalam siri kereaktifan logam. Baru betul. Dalam siri kereaktifan logam. Sorry tulisan comot. Okey. Ini betul. So kena tulis kuprum lagi tu. Betul. Sebab kamu menyatakan kedudukan logam. So nanti jawapan kamu tu akan tergantung. Kedudukan logam apa? Jadi kamu kena mention kedudukan logam dengan logam kuprum dalam siri kereaktifan logam. Maksudnya ayat kamu ni dia menceritakan logam zinc, logam magnesium dan logam apa tadi kita pakai lagi satu? Iron, zinc, magnesium. Lagi satu tadi. Lupa pula ni. Ferrum. Ferrum bersih lah. Ferrum betul lah. Pening pula aku. Zinc, magnesium, ferrum. Ini yang dia nak ceritakan. Okey. So ada 3 pilihan jawapan. Satu, sama ada kamu tulis zinc, kamu tulis jangan tulis simbol ni salah ni tau. Kamu tulis zinc, magnesium, ferrum pun betul. Yang jawapan nombor 2 ni pun betul. Kedudukan logam dengan logam kuprum dalam siri kereaktifan logam pun betul. Senang cerita tulis je sini. Jenis logam pun betul. So 1 markah. Jelas Kita pergi kepada pemboleh ubah yang bergerak balas. Pemboleh ubah yang bergerak balas dalam jawapan ni adalah bacaan tertinggi tu. Bacaan tertinggi. Okey, bacaan tertinggi. Okey, bacaan tertinggi betul tetapi tak merefer kepada suhu. Jadi sepatutnya kamu tertinggal satu ayat lagi. Jawapan kamu ni tergantung. So ini akan dapat 1 markah saja. Ataupun kalau kamu boleh 1 straight 0 markah ni semua. Sepatutnya kamu tulis bacaan tertinggi suhu ataupun kamu tulis bacaan suhu ataupun selain tu kita boleh tulis kenaikan suhu. Ada jawapan lain? Bacaan tinggi termometer tak boleh? Boleh. Bacaan tertinggi termometer boleh. Lagi sama dengan suhu sama dengan suhu. Okey. Kenaikan suhu, bacaan tertinggi suhu, bacaan tertinggi termometer, kenaikan suhu termometer, kenaikan bacaan termometer. Ada jawapan lain? Kalau haba penyesaran itu? Haba penyesaran. Haba penyesaran. Okey. Haba penyesaran. So betul. So ini adalah pilihan. Ya betul. Haba penyesaran betul. Dalam pemboleh ubah bergerak balas ada setengah kes, contohnya macam dekat termokimia lah. Dalam termokimia kita boleh letak pemboleh ubah yang tersirat, yang bukan nampak. Macam haba penyesaran ni kita tak nampak, kita kena kira dulu kan. Yang kita nampak sebenarnya adalah kenaikan suhu. Tapi dalam kes ni kalau kamu letak pemboleh ubah dia yang bergerak balas adalah haba penyesaran pun diterima 1 markah. Boleh, betul. Jadi kita ada 3 opsi jawapan sini, iaitu bacaan tertinggi suhu, kenaikan suhu, haba penyesaran dan juga bacaan tertinggi termometer. Ke ada jawapan lain lagi? Ya. Soalan tanya. Boleh ke buat haba terbebas? Haba terbebas. Ni saya double check balik dengan pemeriksa. Haba terbebas Haba terbebas. Nanti saya cek balik. Saya ketik AV ni haba terbebas. Baik.
Kalau pada saya, jawapan ni kurang tepat sebab dia tak refer direct dengan haba penyesaran. Haba terbebas. Nanti saya cek balik. Tapi kita pernah bincangkan benda ni, haba pemanakan, haba terbebas. Nanti saya cek balik Kak Ivy. Kita Kak Ivy dulu tadi. Haba terbebas nanti ingatkan saya. Okay, tapi buat sementara ni kita gunakan 3 jawapan ni. Bacaan suhu, bacaan tertinggi suhu, kenaikan suhu, kenaikan bacaan termometer dan juga haba penyesaran. Sebab dia direct, dia spesifik. Sebab eksperimen ni menceritakan haba penyesaran. Haba terbebas. Haba terbebas. Nanti kita cek, nanti saya cek balik. Saya double check balik dengan kamu Okay, kita terus pergi kepada pemboleh ubah yang dimalarkan. Pemboleh ubah yang dimalarkan ataupun yang tetap di dalam ni adalah Bacaan awal. Bacaan awal Termometer. bacaan awal termometer. Salah. Kurang tepat. Salah. Kepekatan larutan kuprum biosulfat. Ya, betul. Kepekatan larutan Sama lebih semua awal ni. kuprum sulfat. Ya, nanti jap sebab dulu. Ya. Okey, Anas lagi bagi jawapan bacaan awal suhu kan. Kita cek balik. Saya tengok ke atas 29. Oh, okey. Boleh diterima. Bacaan awal suhu. Okey. Anas dengar sini Bacaan awal suhu diterima sekiranya ada dalam gambar raja menyatakan suhu awal bagi setiap set eksperimen. Dia akan jadi salah apabila bacaan awal suhu ni diletakkan hanya pada satu set eksperimen saja. Jadi kemungkinan besar set 2 boleh jadi suhu lain, set 3 boleh jadi suhu lain. Sebab bacaan suhu awal tu kadang-kadang tak sama, betul tak? Tapi jawapan kamu selamat dekat sini sebab dalam gambar raja, dalam soalan yang pertama tadi, dia dah mention eksperimen 1 suhu awal berapa, eksperimen 2 suhu awal berapa, sama. Suhu, kebetulan suhunya sama. Jadi tak ada masalah dekat situ. Jadi jawapan kamu untuk bacaan awal suhu ni diterima. Okey, tapi jawapan yang tepat adalah kepekatan ataupun isi padu larutan kuprum sulfat. Ataupun kamu tulis sahaja larutan kuprum sulfat pun diterima. Tapi saya galakkan, pastikan letakkan parameter, sama ada kamu nak letakkan kepekatan ataupun letakkan isi padu. Okey, ada jawapan lain? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita proceed pada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya 1B, 1C. Kita tengok 1C sama-sama. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Okey, ada pilihan jawapan. Cuba bacakan jawapan kamu. Izati? Nah, Izati tak ada. Yang lain? Ikmal ada. Ikmal. Okey, cuba Ikmal. Semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia, semakin tinggi bacaan tertinggi termometer. Okay. Boleh ke? Boleh? Ulang balik jawapan kamu tadi. Tinggal langkah je. Seorang tolong bagi tahu dekat Fasih masuk Google Meet guna akaun biasa je, tak payah guna akaun yang G dash tu. Sebab dia tak boleh masuk tu. Kenapa tak boleh masuk Fasih buat video call. Kenapa dia tak boleh masuk? Suruh dia guna akaun Gmail biasa je. Patutnya boleh masuk lah. Kenapa dia tak boleh masuk? Sekejap masuk tak dia? Tak boleh masuk. Kamu masuk. Pasal tak boleh masuk. Kenapa pasal tak boleh masuk? Okey, Ikmal tulis semakin tinggi kedudukan logam. Cek. Mana tadi Ikmal?
Semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia, semakin tinggi bacaan termometer. Okey, betul. Kedudukan logam dengan kupur tu. Ya, tambah betulkan lagi. Semakin tinggi kedudukan logam. Macam mana ayat kamu tadi? Betulkan balik. Sekejap saya baca jawapan si Ikmal ni. Jawapan Ikmal ni betul lah. Semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia, semakin tinggi bacaan termometer. Okey, Ikmal, jawapan kamu ni kena betulkan sikit. Dah betul lah. Ya, oh, Zaki tak masuk lagi ya. Zaki dah masuk. Okey. Semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia berbanding kuprum, semakin tinggi haba penyesaran yang terhasil, ataupun semakin tinggi suhu. Jawapan kamu tadi kan. Jadi maksudnya kamu kena tambah berbanding kuprum. Semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia berbanding kuprum, semakin tinggi bacaan suhu ataupun bacaan termometer. Okey, boleh tadi Kemal? Boleh cikgu. Okey, ada jawapan lain Anas? Kalau jika jenis logam digunakan ialah magnesium, maka bacaan tertinggi termometer adalah paling tinggi. Kamu akan Itu balik tu guna logam lain. maksudnya kamu tulis satu-satu. Semualah kan? Betul macam tu? Kamu dua tulis je. Kamu tulis jika logam magnesium digunakan, maka bacaan suhu lebih tinggi berbanding logam lain. Ada berbanding logam lain? Paling tinggi je. Paling tinggi saja. Okey, 2 markah. Tu maka. Kalau daripada logam lain, Daripada 3 logam kalau ada dari logam lain baru ada 3 markah. Tapi kamu kena buat berbanding macam mana ayat kamu tadi, jika logam magnesium digunakan bersama larutan kuprum sulfat tadi, maka bacaan suhu lebih tinggi berbanding logam lain. Itu baru betul. berbanding logam lain. ferrum dengan tu. Bukan. Berbanding logam ferrum dan juga zinc. Baru betul. Baru dapat 3. Kalau kamu tak tulis yang berbanding tadi, kamu hanya dapat 2 markah. Contohnya kamu tulis macam tadi kan. Jika menggunakan logam magnesium, maka apa tadi? Bacaan suhu semakin meningkat. Okey, itu dapat 2 markah. Betul, tapi dapat 2 sebab kamu tak bandingkan dengan logam lain. Ingat kelas, dalam membuat hipotesis, kamu kena pastikan pemboleh ubah manipulasi tu semua kamu letakkan. Okey. Ini saya tulis yang okey, apa dia Anas? Tak ada. Okey. Jadi maksudnya kamu akan tulis macam ni. Semakin kenapa tak boleh tulis? Semakin Ibu, Ya, kenapa Izzati? Ada jawapan lain? kalau jika logam yang lebih elektropositif digunakan, maka suhu akhir campuran semakin bertambah. Okey. Kurang tepat sebab ulang balik. Jika logam yang lebih elektropositif digunakan, maka suhu akhir campuran semakin bertambah. 2 markah. 2 markah. 2 markah sebab apa tu? 2 markah sebab kamu tak bandingkan dengan, kita tak ceritakan jarak di antara logam yang tinggi tu dengan kuprum. Sebab penyesaran dia mesti menceritakan, cuba kamu ingat balik definisi bagi haba penyesaran. Definisi haba penyesaran ialah apabila logam yang lebih elektropositif menyesarkan logam lain daripada larutan garam ni. Ingat tak? Lebih kurang macam tu ke maksudnya. Maksudnya mesti ada compare 2 logam yang berbeza. So elektron yang lebih elektropositif tadi, dia akan sesarkan larutan garam tadi, kuprum sulfat tadi. So kena cerita 2 benda tu, baru kita boleh dapat 3 markah. Kalau kamu tulis macam tadi Izzati, kamu akan dapat hanya 2 markah. Jelas kan? Okey, jawapan tu betul tapi dapat 2. Jadi jawapan yang
Betul. Jawapan kamu tu semua betul. Tetapi untuk mendapatkan 3 markah, pastikan kamu satu, bandingkan dengan cuprum yang nak disesarkan. 2, pastikan ada pemboleh ubah yang kita manipulasikan. So, bila kita tulis semakin tinggi, maksudnya kita dah mention semua logam kita gunakan. Kita ada gunakan zinc, kita ada gunakan magnesium, kita ada gunakan ferrum. Macam jawapan Anas tadi, jika logam magnesium digunakan, okey, kamu spesifik pada satu logam saja. Sedangkan dalam pemboleh ubah manipulasi tadi kita ada lagi 2. Kita ada ferrum dan juga apa tadi? Zinc. Okay, jelas saya Anas? Ini saya tulis jawapan yang full mark okay, semakin tinggi kedudukan logam dalam siri nampak pula saya tulis short form dia kamu elektrokimia lah, elektrochemical series siri elektrokimia berbanding cuprum apa tadi Aik Kemal jawapan semakin tinggi suhu kan, semakin tinggi bacaan suhu, ataupun boleh juga kamu tulis kat sini semakin tinggi haba penyesaran pun boleh. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini ada RV, sini ada MV. MV kita tadi kita ada ferrum, zinc dan juga magnesium. Dia merangkumi perkataan semakin tinggi kedudukan. Kalau jawapan kamu tadi Anas, kamu hanya menceritakan jika logam magnesium digunakan, maka bacaan tinggi suhu, bacaan suhu adalah tinggi. Jadi kamu hanya mention pada satu set eksperimen sahaja. Sebab tu dia dapat 2 saja. Tapi kalau kamu ceritakan, kamu lengkapkan ayat kamu tadi berbanding menggunakan zinc dan juga ferrum, kamu akan dapat 3 markah. Baik. Cuma paling power tu. Semua power dalam ni. Semua power. Okey, kita tengok 1D. Pemerhatian. Okey. Amar ada tak Amar dalam ni? Saya tak perasan dalam list. Takut Amar tertinggal. Amar ada tak? Amar tak ada lah. Amar tak ada ni. Tak apalah, nanti saya share video. Okey. 1 pemerhatian di dalam eksperimen 1. Pemerhatian yang kita dapat dalam eksperimen 1 eksperimen 1 rajah 1.1. Baik, apa yang kita nampak adalah satu jawapan. Bacaan termometer meningkat. Betul, 1 markah. Bukan 1 markah, 3 markah skor dia. Lagi? Mendakan perang terbentuk. Betul, 3 markah. Warna biru larutan berubah menjadi tidak berwarna. Betul. Okey, saya ambil jawapan Ikmal tadi biru menjadi tidak berwarna. Okey, yang itu tricky sikit. Kalau ada pelajar tulis larutan menjadi tak berwarna. Okey, kamu rasa betul tak jawapan dia? Salah. Jawapan dia betul, tapi dapat 2 markah. Sebab dia tak cerita satu lagi, dia tak tambah biru menjadi tidak berwarna. Sebab dia kena cerita asal, pemerhatian. Aku nampak kau dulu kurus, sekarang dah gemuk. So maksudnya observation mesti before experiment dan after experiment. So daripada biru jadi tidak berwarna. Jawapan tu betul, tapi dia tak ada biru. So kalau ada biru, baru dia dapat 3 markah. Selain daripada tu, perang tadi boleh. Perang tadi beza pula, sebab tadi warna biru. So tak ada apa-apa mendakan. Jadi terus kata mendakan perang terhasil. Tu tak ada masalah, itu tak ada masalah. Cuma kalau ada sesuatu yang melibatkan warna mesti akan ada perubahan. So kamu kena mention before tu dia warna apa, after tu dia warna apa. Biru menjadi tidak berwarna, baru betul. Kalau ditulis larutan menjadi tidak berwarna, betul 2 markah. Atau ditulis larutan, ya. Kalau tanya kalau enapan perang betul tak? Betul. 3. Kalau ditulis mendakan terhasil saja pun betul, tapi tak ada warna, 1 markah. Baik, kita pergi kepada soalan. Ya Aziz, apa Aziz?
Ibu mana? Ibu kat bilik kot. Ibu sedia kain. Ibu kat luar. Tutup pintu. Okay, sorry Satu E. Kita tengok satu E. Inference. Inference sebab. Okay. Inference berdasarkan pemerhatian anda di 1D. Okay. Jadi kena berhati-hati Okay. Kita ambil satu contoh. Larutan biru menjadi tidak berwarna. Okay. Katakanlah kamu menyatakan biru tu tak berwarna. Jadi apabila biru tu tidak berwarna, bermaksud kamu menyatakan larutan kuprum sulfat tadi ni kan berwarna biru. Dia menjadi tidak berwarna. Okay. So bermaksud apa? Aku nampak kau ni gemuk Kau kuat makan Kau dah makan banyak Okay. Larutan kuprum sulfat dah tak berwarna. Sebab apa? Tak ada kupru. Okey, jawapan tu betul. Tak ada kuprum. Macam cuba bagi construct balik ayat tu. Tak ada, bukan tak ada kuprum. Kuprum telah disesarkan Yes. Oleh siapa? oleh Set Ferrum. Betul. Oleh Ferrum. Sebab eksperimen 1 dia kata eksperimen 1 menceritakan Ferrum. Dia, kamu kena tengok gambar ajar balik. Eksperimen 1 ni dia menggunakan logam Ferrum. Jadi cerita kenapa ni hang. Okay. Alamak, hang pula. Okay, dia cerita. Katakanlah jawapan atas kamu tadi, larutan biru menjadi tidak berwarna. So sini kamu kena tulis larutan kuprum sulfat telah disesarkan oleh Ferrum, ataupun Ferrum telah menyesarkan larutan kuprum sulfat. Dapat 3 markah. Okey, andai kata tadi kamu tulis pepejal apa ke tadi? Pepejal perang. Apa nak tulis? Inference. Belum terbentuk. Salah ke? Sini, ulang balik. Terbentuk. Logam. Kuprum tulen terbentuk. Okey, betul. 3. Okey, 2 je lah kan sebab kita ada 2 pemerhatiannya. Pepejal perang dengan larutan biru menjadi tidak berwarna. Bacaan ni tu, termometer. Kita ada cakap bacaan termometer. Okey, lagi satu bacaan termometer. Okey, kalau kita tulis kat atas ni bacaan suhu meningkat. Jadi apa inference kita? Tindakan penyesaran logam berlaku. Tindakan haba ubat construct sikit. Dia tak jelas, dia tak tepat. Sama macam tadi tu. Suhu meningkat. Kuprum telah disesarkan. Boleh? Okey, betul. Boleh. Boleh juga. Sama. Boleh kita pakai jawapan ni. Tapi kalau cuba kamu fikir, suhu meningkat bermaksud apa yang pergi ke persekitaran? Haba. Yes. Haba dibebaskan. Itu yang kita nak tu. Kau ni gemuk kau kuat makan Kita tak cakap kau ni gemuk kau dah kahwin tak kan? So maksudnya haba dibebaskan. Bacaan suhu meningkat sebab apa? Haba dibebaskan ke persekitaran. Kalau suhu menurun, haba diserap daripada persekitaran. So itu yang saya nak kamu dapat relate. Kamu dah nyatakan atas ni, kamu cerita bawah dia. Sebab tu dia kata nyatakan inference bagi pemerhatian 1D. So kalau pemerhatian kamu menceritakan biru tidak berwarna, kamu kena cerita copper sulfat disesarkan oleh Ferrum. Kalau kamu cerita perang, enapan perang terhasil, kamu kena cerita larutan pepejal kuprum terbentuk. Kalau kamu cerita bacaan suhu meningkat, haba dibebaskan, atau kamu tulis tindak balas eksotermik pun betul. Okey, ada soalan? Ada. Okey, kita proceed. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Nyatakan hubungan di antara kedudukan logam dalam siri elektrokimia dengan kenaikan suhu. Baik, di sini kita ada janganlah gaduh. Abang ada kelas, tunggu sekejap. Sekejap lagi main, tunggu sekejap. Hubungan di antara kedudukan logam dengan kenaikan suhu. Okey, bila kata ada je perkataan hubungan, kamu boleh gunakan ayat perkataan semakin lah. So,
Masukkan saja. Semakin tinggi ke nak buat semakin rendah pun tak ada masalah. Semakin tinggi kedudukan logam, semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia, semakin tinggi kenaikan, abaikan tulisannya, suhu. So tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia, tinggi kenaikan suhu. Masukkan je parameter semakin tinggi. Okay, jelas 3 markah. Ada jawapan lain? Ada. Okay, kalau tak ada, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Kejap. Apa yang kejap? Nak salin. Oh, okey. Salin tu. Semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia, semakin tinggi kenaikan suhu. Okay, saya harap korang, kamu ni lah kesian batch korang ni macam tahun yang hilang. Patutnya SPM tapi tak jadi pula. Makin extend. Tapi gunakan peluang ni lah. Gunakan peluang ni untuk recover balik. Terutama saja subjek yang kamu lemah. Cikgu dah. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Kira haba penyesaran dalam eksperimen 1. Kira haba penyesaran dalam eksperimen 1. So, given here, ni jangan risau. So, kamu tak payah hafal, maklumat ni akan diberi. Jadi, di sini kita kena gunakan formula Q sama dengan N C theta dan juga delta H sama dengan Q bahagi N. Yang ini dia tak bagilah, jadi kamu kena hafal lah. Jadi, step dia, buat yang pertama, baru yang kedua. Jadi, kita akan buat sama-sama. Q sama dengan MC theta. Mass yang kita gunakan di sini adalah berapa? Jisim. 55. 55 kan? Kita cek balik. Gaduh pula. Kita cek 55 kan? Confirm? Confirm. Mana 55? 50 bang. Tambah tu 5. Tak perlu. Dah lupa isi padu larutan. Tak perlu. Sebab kalau kamu perasan, kita sebenarnya dalam 5 gram powder ni, ingat tak masa kita buat eksperimen ni dulu? Kita main tak? Kenapa? Tu, tengok tu muka kamu. Siapa tu? Tu, hai. Tu, pergi kat ibu. Ngadu kat ibu. Ingat tak masa kamu buat eksperimen hari tu? Kan saya kata ambil je satu sudu. Saya tak tetapkan fix value berapa sudu kamu boleh masukkan logam tu. Masuk banyak-banyak pun dia tetap juga akan disesatkan, tetapi dia akan ada excess lah. Dia akan ada, kita panggil apa excess terlebih. Jadi sebenarnya dia tak mengganggu apa-apa. Kiranya logam yang kita nak, yang menyesat, logam yang menyesatkan tu, contohnya kat sini kita guna dengan ferrum, zinc dengan magnesium. Kita taruh banyak mana pun, proses penyesaran tu tetap akan berlaku. Di mana kita menggunakan nilai yang tetap, iaitu 50 cm padu larutan kuprum sulfat. Jadi 50 saja, bukan 55 ingat tau. Haba penyesaran 50. So yang atas value 5 gram ni tak perlu kamu campurkan dengan isi padu dia. Kamu keliru sebab mungkin kamu beranggapan 5 gram. So ini pun adalah jisim. Sebenarnya tidak. Kita hanya ambil isi padu larutan kuprum sulfat tu sebagai jisim. Macam mana pula isi padu tu boleh berubah menjadi kepada jisim? Ingat formula ketumpatan. Ketumpatan larutan air 1 gram sentimeter padu. Jadi kita convertkan sentimeter ni kepada gram. Sebab tu kita dapat 50 gram. Okay, so kita proceed. Jelas penjelasan tu? Aduh. Okay, so dekat sini kita tulis massnya adalah 50 gram darab dengan C kita adalah muatan haba tentu 4.2
Joule, gram negatif 1, darjah Celsius negatif 1. Saya tulis semua unit sebab saya nak tunjuk dekat kamu kat mana dia clash off. Dan juga theta. Theta ialah perubahan suhu. Suhu awal kita bagi eksperimen 1 berapa? 57.9. Betul? Betul. Suhu akhir kita? Suhu terbalik. Suhu awal tadi berapa? 29 point. Suhu akhir dia? 57.9. Kirakan kat saya berapa nilai theta dia? Malah tak ada calculator. Berapa? 8. 28. 28. Jangan marah. Marahnya. Marah betul. Tuan marah betul. 28. Okey. So saya tak nak kira, tolong kirakan. Saya nak tunjuk macam mana unit tu mati C negatif 1 dengan C. Lepas tu G negatif 1 dengan G. So yang tinggal adalah J. So unit bagi Q adalah J. So nyatakan nilai dia berapa? 5880. Okey, terima kasih. 5880. So kita baru dapat Q. Ini baru dapat 1 markah. Baik. Kemudian kita gunakan rumus yang kedua iaitu delta H. Haba penyesarannya adalah Q bahagi N. So kita masukkan terus nilai 5880J bahagi dengan N, yang mana N adalah NB per 1000. Formula ni kena ingat Jadi N kita sama dengan isi padu pula. Kepekatan larutan kita gunakan adalah 0.5 darabkan dengan isi padu. Isi padunya berapa? 50 bahagi dengan 1000. So kita akan dapat bilangan molnya adalah, tolong kira untuk saya, 0.025. 0.025 mol. Okay, terima kasih. So kita masukkan terus dalam formula 5880 joule bahagi dengan 0.025 mol. Ingat nampak tak? Setiap kali pengiraan saya tak termiss pun dia punya unit, sebab kita tak nak jawapan kita nanti tak ada unit, rugi, tak ada markah. Jadi delta H kita pada akhirnya kita akan dapat, saya terus tulis unit dulu lah. J nasib baik awak tak ingat. Pastikan J ni dah ditukarkan kepada kilojoule. Tak lupa kita. So kita tukarkan dulu 5880 ni kepada joule, kita akan dapat 5.88 kilojoule. Kita tambahkan dulu. 5.88 kilojoule. Okey, macam mana saya dapat joule ni? Saya tukarkan kepada kilojoule bahagi 1000 bahagi dengan 0.02. 0.1 je kan? 0.025 mol. So kita akan dapat Kj mol negatif 1 berapa nilai? 235.2. 235.2. Okey, semua dapat dan kamu akan dapat 2 markah saja kalau macam ni, sebab kita kena letak nilai negatif sebab dia adalah tindak balas exothermic. Exothermic bermaksud dia keluarkan haba ke persekitaran dan nilainya adalah negatif. Kalau tindak balas endothermic yang hanya ada satu, iaitu haba apa, cek balik. Kita ada 4. Nilainya mesti positif. Dalam kes kita, haba penyesaran adalah tindak balas exothermic. So nilainya negatif. Alright. So jelas. Okey. 3 markah sekiranya lengkap kesemuanya. Baik. H. Jadual 1.2 menunjukkan haba penyesaran. Zinc haba penyesarannya 210, magnesium 336, iron, ferrum 121. Tak sama juga dengan atas kan? Kenapa tak sama? Okey, tak apa, kita tengok balik.
Dia suruh ramalkan haba pengesaran apabila aluminium bertindak balas dengan larutan kuprum 2 sulfat. Ramalkan. Bila dia kata ramalkan, jawapan kamu tak boleh tulis lebih kurang, tak boleh tulis di antara. Jawapan kamu mesti tetap fix nilai. Dia ada nilai. So, dia minta kamu ramalkan haba pengesaran apabila aluminium yang digunakan. Patutlah jam ni kacau. Okey. Jawapan. 300. 300. Okey. Anas letak 300. Macam tu je. KJ Mall lah. Nasib baik. KJ Mall. Pastikan unit guys. Unit jangan tinggal. 300 kJ per mol. Okey, betul. Ada jawapan lain? 273. 273. 273 pun betul. Okey. Asalkan bawah tu 336 Betul. Asalkan mesti bawah daripada nilai yang ini 336. Sebab apa? Okey, tengok sini takut mana yang tak tahu tak jelas tak nampak. Kat sini saya buat. Saya tulis lagi sekali, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Hisham cukup aman. Baik. Di sini program yang kita gunakan, maklumat ada kat sini, kita gunakan zinc, kita gunakan magnesium, kita gunakan ferrum. Minta kat ibu. Kita ada ferrum dan yang kita nak selesaikan adalah kuprum. Okey. Tengok apa yang saya buat daripada saya lukis ni dengan jadual ni, macam mana saya relatekan. Ferrum dengan kuprum. Nilainya 121.8. Kemudian magnesium dengan kuprum nilainya adalah 336. Kejap dik. Lepas tu pula saya ada zinc dengan kuprum 210. Soalan tanya, kalau dengan aluminium macam mana pula? Jadi nilai kamu mestilah di antara, mesti lebih daripada 121.8 dan juga 210 lah. So nilai kamu, okey ni saya tulis range lah, mesti range di antara 210 dengan 336. Mana-mana jawapan dalam nilai ni adalah betul. Kau tunggu sekejap Boleh. Tengok balik jawapan depan boleh tak? Siapa-siapa? Okey. So jawapan kamu mesti di antara nilai tu Okay, next kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas eksperimen 3. So eksperimen 3 kita gunakan. Ya. Izati nak ulang balik yang bahagian bacaan awal-awal sebab kita orang terlepas. Tak apa, terus. Tak apa. Nanti kamu boleh tengok dalam YouTube. Saya share video. So tak ada terlepas. Sebab kita ada kawan-kawan kita yang tak tengok. Okay. So, persamaan ionik. Persamaan ion bagi eksperimen 3. Eksperimen 3 kita gunakan satu tadi kita gunakan apa lupa pula saya. Eksperimen 3 kita gunakan magnesium Eksperimen 3 kita gunakan magnesium. Lepas tu kita guna larutan tu memang kita ada kuprum lah, kuprum sulfat. Okey. So, dia minta persamaan ion. Jadi, kita abaikan sulfat ni. Kita gunakan magnesium dan juga kuprum. Okey, kita tengok sini kelas. Kelas pula. Mana kelas? Kat rumah masih. Baik. Kena cerita tindak balas yang berlaku. So, kita gunakan serbuk magnesium. Serbuk magnesium ni dia akan sesarkan kuprum sulfat daripada larutan kuprum sulfat ni. Bermaksud tindak balas setengah yang berlaku adalah
Mg berubah menjadi Mg 2 plus tambah 2 elektron. Yang kedua pula, apa yang berlaku pada kuprum? Kuprum ini dalam bentuk larutan. So, dia wujud dalam keadaan ion. So, dia adalah Cu2+. Dia menerima 2 elektron menjadi enapan perang iaitu Cu. Okey. Bila kita dah dapat persamaan macam ni, kita buang elektron. Okay. Sebab sini koefisien dia sama, perkali dia sama. Sini 2E, bawah pun 2E. So, mudah, saya potong saja. So, apa yang tinggal, kita masukkan dalam tindak balas ni. Iaitu kita tulis Mg tambah Cu2+, anak panah, Mg2+, tambah Cu. Okay, 3 markah. Boleh? Okey. Yang ni, sulfate ni, kamu tak payah cerita pun tak apa. Tak perlu cerita dalam tindak balas ni. Sebab dia tak terlibat pun sebenarnya. Dia ada tapi dia tak terlibat. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Ya. Kalau buat macam persamaan biasa je maksudnya tak dapat markah lah. Okey, persamaan biasa maksudnya kamu tulis macam ni lah. Mg tambah kuprum sulfat anak panah dapat MgSO4 tambah Cu. Macam tu maksud kamu? Ya. Oh, kamu tulis macam ni Jawapannya betul juga, tapi 1 markah. Kenapa 1 markah? Sebab soalan minta kamu bina persamaan ionik. Bila kata persamaan ionik, dia mestilah refer kepada charge yang terlibat. So dalam persamaan ni persamaan keseluruhan. Ni bukan persamaan ion. Persamaan ion kamu kena cerita charge dia daripada cation berubah menjadi apa, anion berubah menjadi apa. So kita refer dekat sini 2 logam yang terlibat. So 2 logam kita yang terlibat di sini adalah magnesium dan juga kuprum. Jadi kita tak perlu tulis persamaan penuh ni. Kamu boleh tulis macam ni, tapi kamu hanya dapat satu markah sebab dia minta persamaan ion. Okey, jelas Izzati? Okey, good. Jawapan betul tapi dapat 1 markah. Ingat, kertas 3 jangan biarkan kosong. Jangan biarkan kosong. Ada tu. Cepat menangis. Okey, kita pergi pada soalan. Ini soalan favorite. Definisi secara operasi. Macam selalu kita kata, kita kena tengok apa yang kita buat, apa yang kita nampak. Definisi secara operasi untuk haba penyesalan. Okey, anyone can give the example of answer? Cakap orang putih ni aku. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Okey. Haba ditunjukkan. Jom, ulang. Tak apa, saya tangkap soalan. Macam mana? Baca je. Haba ditunjukkan apabila logam ferrum ditambahkan kepada larutan kuprum dan menghasilkan bacaan tinggi. Ya. Betul tu? Ulang balik. Haba penyesaran ialah logam ferrum ditambahkan kepada larutan kuprum 2 sulfat dan menghasilkan bacaan tertinggi termometer paling rendah. Ke salah? Betul? Satu je, tak ada yang lain. Tak payah yang lain. Ataupun kita bagi secara umum je. Apabila logam ditambahkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat, apa tadi Anas jawapan kamu? Peningkatan suhu terhasil Bacaan suhu meningkat. Itulah jawapannya. Sama lagi, ulang balik. Apabila logam, this one you have to mention Yeah. Kalau tak ada? But from the definition, Based on definition. Okay. So ada pembetulan kat sini. Jawapan Anas tadi tu betul. Ulang balik Nas. Tulis sekejap. Haba penyesaran ialah apabila okey, ini salin semua apabila logam betul kan? satu mol logam. Okay.
penyesaran. Apabila logam ditambahkan, apa nak tulis ni? Ditambahkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Apabila logam ditambahkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat, apa tadi Nas jawapan kamu? Bacaan tu. Bacaan ubah balik secara general. Bacaan suhu berubah. Bacaan suhu meningkat. Bacaan suhu, jangan tulis berubah sebab dia meningkat. Bila kamu kata berubah boleh jadi menurun, boleh jadi meningkat. So spesifikkan suhu meningkat. Bacaan suhu meningkat. Okey, apabila Haba penyesaran ialah apabila sebab kira, sebab zinc, sebab mungkin yang berlebihan tambah larutan kuprum 2 sulfat akan menyebabkan kenaikan suhu pada termometer. Betul. Tapi kena tambah satu ayat lagi. Ni tak habis lagi cerita ni. Bacaan suhu meningkat ataupun suhu terhasil apabila 1 mol kuprum disesarkan. Okey. Yang ini yang akan membezakan 3 markah dengan 2 markah. Jawapan kita semua tadi betul. Tetapi apabila tak ada benda ni. Sebab ingat balik kan saya kata tadi pada awal-awal video kita tadi, kamu mesti hafal definisi bagi setiap jenis haba dalam termokimia. Dan dia ada menceritakan tentang 1 mol. 1 mol kuprum disesarkan. So yang ini poin yang kamu kena isi. Apabila, ayat kita tadi betul, haba penyesaran ialah apabila logam ditambahkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat, bacaan suhu meningkat, ataupun tadi jawapan kamu tadi Izzati, tapi kena mention yang ini. Apabila 1 mol kuprum disesarkan. Ayat ni kita dapat dari mana? Daripada definisi secara teori haba penyesaran. Nanti cek balik dalam buku definisi haba penyesaran. Dia mesti ada perkataan ni, apabila 1 mol, tapi dalam buku dia tulislah apabila 1 mol logam. Dia tak ceritalah kuprum. Dalam buku dia cerita apabila 1 mol logam disesarkan oleh logam yang lebih reaktif ataupun logam yang lebih elektropositif. Jelas tak? Kalau tak tulis dapat 1 markah. Kalau tak tulis yang dalam biru ni, jawapan kita 2 markah. Yang membezakan 2 dan 3 adalah apabila 1 mol kuprum disesarkan. Ingat pesan saya, 1 markah pun berharga. Tapi yang penting jangan biarkan jawapan koma kosong. Cikgu, Ya. ni jawapan Kemal tu. Okey, cuba baca. Haba penyesaran ialah proses di mana logam, ferrum, zinc dan magnesium dicampurkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat menyebabkan bacaan termometer meningkat. 2 markah. 2 markah. 2 markah. Sebab tak ada apabila 1 mol kuprum disesarkan. Kena ada juga. Kena ada juga. Itu yang membezakan definisi kamu kena ingat haba penyesaran, kalau katalah keluar dalam kertas 2 ataupun kertas 1, dia tanya pasal haba penyesaran ke, haba pemendakan ke, haba peneutralan ke, haba satu lagi haba pembakaran. Dia mesti kamu kena cerita apabila dia ada definisi, saya tak ingat, saya tak hafal. Mesti ada perkataan 1 mol tu. So yang itu kamu kena ada. Kalau dia keluar dalam kertas 2, jawapan kamu akan jadi salah lah kalau tak ada 1 mol tu. Tu rugi kalau kertas 2 dia keluar. Kalau kertas 2 keluar, kalau soalan macam ini keluar dalam kertas 2, ditanya pasal nyatakan ataupun terangkan definisi haba penyesaran dan kamu tulis macam ini, dia tak ada apabila 1 mol tu, jawapan kamu akan jadi salah. Tapi kalau dalam kertas 3 kamu tulis jawapan macam tadi juga, tapi tak ada apabila ni 1 mol kuprum disesarkan, tak ada masalah, tetap betul, tapi cuma kurang markah. Jadi kena hati-hati dengan definisi untuk termokimia, haba penyesaran, haba pemendakan, haba peneutralan dengan haba pembakaran. Okay, jelas Jadi senang cerita kena hafal je lah. Betul, kena hafal je Fasiah, kena hafal je. Salah bunyi. Kena hafal je.
dia mesti ada 1 mol tadi tu. Sebab apa kita kata 1 mol tadi? Ni saya tunjuk kat kamu Kerana sewaktu pengiraan haba penyesaran tadi, perasan tak? Kita bahagikan dengan bilangan mol untuk mencari berapa haba yang terbebas apabila 1 mol bertindak balas. Mana kita cari? Kita cari kat sini dekat formula ni. Delta H sama dengan Q bahagi N untuk cari 1 mol berapa nilai haba yang terbebas. Itu definisi bagi haba pemendakan, haba penyesaran, haba penetralan dan juga haba pembakaran. Tapi ingat, haba pembakaran nak kira mol berbeza. Ingat kan? Nanti cek balik kalau lupa. Tapi hari ni kita fokus dekat haba penyesaran. Beza haba penyesaran dengan haba pembakaran, pengiraan mol. Ingat, segitiga tu kita nak kira mol. So kita pergi pada soalan yang seterusnya. Ada soalan? Tak ada? Okey, dah pukul 11 ni. Kita tak sempat semalam Jumaat kita. Kelaskan logam-logam berikut yang boleh menyelesaikan plumbum. Okey, so dia nak selesaikan plumbum. Kita tengok tadi, kita punya siri kereaktifan logam yang boleh selesaikan plumbum. Okey, plumbum berada di sini. Plumbum berada di sini. So, nanti kita tengok balik. Okey, maksudnya kamu tulis balik lah. Allah, yang pula. Okey, so kita ada logam yang dapat menyelesaikan plumbum daripada plumbum sulfat. So, mestilah logam yang berada di atas kedudukannya, iaitu zinc dan juga aluminium. So, selain daripada tu iaitu silver, argentum dan juga cuprum adalah logam yang tidak dapat selesaikan. Okey, kalau kamu perasan, cikgu tulis formula kimia, betul ke salah ni? Betul ke salah? Betul. Sebab apa betul? Ni 3 markah. Yes, betul. Siapa cakap tu? Saya. semua nak mengaku siapa cakap. Okey. Kerana apa? Kerana dalam kotak ni dia bagi formula kimia. Dia bagi simbol. So tak ada masalah sekiranya kamu tulis simbol di sini. Tetapi sekiranya dia tak bagi simbol, jawapan kamu yang ini, kalau tak ada simbol salah tak? Ini. Katakanlah dia bagi argentum, bagi zinc, bagi cuprum, bagi aluminium. Tapi kita tulis macam ni. Salah kan? Boleh tak? Dia tak kata nama kan? Sure. Confirm. Sebab dia dekat box ni dia dah Tak, abang tu cakap kelaskan. Sure? 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 sebab dia tak kata nama kan? Okey, isteri saya kata boleh. Tak ada masalah. Pun boleh. Kalau kita tulis simbol. Itulah beza kertas 2 dengan kertas 3. Tak spesifik pula. Boleh pula dapat markah macam tu ya? Masa ini dia dah tu ikut dia yang atas. Yelah. Kata nama pun dia doa. Orang bagi contoh. Okey. So, boleh tulis. Simbol boleh. Ayat pun boleh. Tapi dekat sini dia dah bagi dua-dua. So, tak ada masalah lah. So, follow je lah. Kita tak nak hilang markah. Saya nak cerita dekat sini, kita tak nak hilang markah. Baik. Habis soalan nombor 1. So, cuba totalkan markah kamu. Berapa markah boleh dapat? Tak apalah, tak total. Pilih sendiri ya. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah soalan bina eksperimen. Raja 2.1 menunjukkan perbualan di antara seorang guru dengan muridnya. Hari ini kita akan menjalankan satu eksperimen kimia, logam kumpulan 1. So saya highlight logam kumpulan 1 dengan air. Bolehkah kamu berikan pemerhatian kamu pulari selepas eksperimen selesai? Okey, so pelajar dia pun cakap, cikgu, lithium bergerak perlahan dalam air. Sodium, natrium bergerak pantas dalam air. Lepas tu ada budak ni cakap, cikgu, pH air berubah selepas tindak balas. Baik. So ketiga-tiga ni adalah key point yang kita kena mention dalam eksperimen kita. Ingat tak eksperimen ni? Apa? Eksperimen apa? Eksperimen logam kumpulan 1 bertindak balas dengan air. Tingkatan 4
Tingkatan 4, bab jadual berkala. Tak ada buat. Tak ada buat. Alah, kau ingat tak yang kau potong logam tu, keluarkan daripada botol, lepas tu letak dalam air, lepas tu dia bergerak dalam air. Tak ada tengok? Oh, ada. Ubah. Masa form 3 pernah buat. Form 3. Masa form 3. Bagus cikgu form 3. Siapa cikgu form 3? Cikgu Pak Izzah. Nampak? Cikgu Pak Izzah. Ya. Sangat penting bila buat eksperimen. Betul tak cikgu Sana? Sebab tu nasib baik korang membuat. Dia buat masa form 3. Nasib baik dia pun buat. So, tapi sebenarnya itu dalam sains. Tapi kalau kamu ada pernah buat, maksudnya kamu akan ingat. Confirm akan ingat. Logam kumpulan 1. Maksudnya logam kumpulan 1 adalah Lin nak kahwin Ruby Charles Free. Lin nak kahwin Ruby Charles Free. Charles ni sensium kan? CS kan? No. Bukan. Kumpulan 1. Lin nak kahwin Ruby Charles Free. Okay. Sensium. Okay. So, Lin nak kahwin Ruby Charles Free. Ingat. Saya beberapa kali ingatkan kat kamu. Jadual berkala unsur adalah sifir yang perlu dihafal oleh pelajar kimia. Macam budak-budak matematik, sifir 2 sampai sifir 9 dia kena hafal. Untuk pelajar kimia, pelajar sains tulen, wajib. Jadual berkala unsur perlu dihafal. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 17, kumpulan 18. Ingat. So, dalam tindak balas ni, Lin nak kahwin Ruby Charles Free, lithium, natrium, kalsium, rubidium, cesium dan francium bertindak balas dengan air akan menghasilkan cerita. Alkali. Yes, alkali. Cikgu, Amar kata nak masuk tapi tak boleh. Okey, minta Amar masuk guna akaun Gmail biasa. Kalau tak boleh masuk tu, maksudnya dia pakai Google, dia pakai akaun Delima. Sekejap, saya try. Okey, boleh masuk bang? Okey, Amar dah masuk dah. Patut boleh tadi saya dah buat. Okey, ni kenapa tak ada ni? Otak ni dah bang. Okey. So Amar, selamat datang. Kita tengah bincangkan soalan nombor 2. Soalan nombor 1 nanti kamu boleh dapatkan jawapannya nanti video saya akan share dengan kamu Okey, so sekarang ni kita akan dapat logam alkali. Logam alkali dengan gas apa yang akan terbebas? Gas alkali. H. Tu pula. Gas apa yang terbebas? Gas hidroksida. gas hidrogen. Ya, gas hidrogen. So maksudnya kita akan dapat, okay, saya wakilkan kumpulan 1 ni sebagai X ni. Tengok sini kesamaan umum kita buat Kumpulan 1 ni, ini adalah kumpulan 1. So saya wakilkan, saya simbolkan dia sebagai X. So apabila mana-mana logam alkali bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan logam hidroksida. Logam hidroksida kan? Logam oksida ke logam hidroksida? Logam hidroksida. Metal hidroksida. Okay. Dan juga gas hidrogen. So ini persamaan yang kamu perlu hafal. So X ni kamu letaklah apa-apa di sini. So gantikanlah kat sini. So ini persamaan umum dia Okay guys. Dia. Okay, ni nampak mudah lah sebab kamu pernah buat. Kamu kata bila kamu pernah buat, maksudnya storyboard tu, cerita tu kamu dah nampak macam mana nak buat. So kita akan tengok sama-sama. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya. Berdasarkan Raja 2, dengan menamakan logam-logam kumpulan 1, rancang satu eksperimen makmal untuk menguji tindak balas logam kumpulan 1 dengan air. Baik, yang pertama diminta penyataan masalah. Okay, ada siapa yang buat tak? Okey, cuba bagi jawapan. Cuba bagi pilihan. Adakah logam satu yang berlainan menunjukkan perbezaan dalam kereaktifan bertindak balas dengan air? Ulang balik Izzati. Ya, ada orang. Ulang balik Izzati. Adakah unsur-unsur logam kumpulan 1 yang berlainan menunjukkan perbezaan dalam kereaktifan bertindak balas dengan air? 3 markah. Macam mana kita nak Mana jawapan dia? Okey.
Mulakan ayat kamu untuk bina jawapan penyataan masalah dengan menulis bagaimana. Bagaimana logam-logam kumpulan 1 bertindak balas dengan air. Dapat tak? Ataupun jawapan yang Izzati bagi tadi. Ataupun paling simple. Bagaimanakah hasil tindak balas ataupun bagaimanakah keadaan kereaktifan logam kumpulan 1 apabila bertindak balas terhadap air? Dapat tak? Dekat mana kita dapat jawapan tu? Kita dapat jawapan tu dekat Kita dapat jawapan tu dekat pernyataan cikgu. Bagaimana tindak balas kimia logam kumpulan 1 dengan air? Macam tu pun dapat markah dah. Nampak tak? Itu pun dapat je. Bagaimanakah hasil tindak balas logam kumpulan 1 dengan air? Dapat 3 markah. Jawapan Izzati tu kan? Ya? Mudah. Sebab tu saya kata sebelum kita pergi menjawab soalan, kita tengok dekat pernyataan. Kalau sangat-sangat beruntung kalau soalan Terengganu ni keluar dalam soalan SPM kamu. Doa-doa banyak-banyak Sebab memang kat sini nampak ya, kat sini yang dekat murid-murid ini cakap, yang ini kamu boleh letak dalam penjaluan data. Lepas tu yang atas ni yang cikgu ni cakap, kamu boleh letak dekat pernyataan masalah. Lepas tu pemboleh ubah pun memang dah ada dalam ni. So sangat mudah. Sangat senang kat soalan Terengganu ni. Dia akan jadi senang bila kita pernah buat. So kita ada experience benda tu, kita ada pengalaman. So kita ulang balik sini. Bagaimanakah saya tuliskan bagaimanakah hasil tindak balas kimia di antara logam kumpulan 1 terhadap air, ataupun bagaimanakah kereaktifan logam-logam kumpulan 1 dengan air. Kalau mana pelajar yang dah baca pasal tindak balas air dengan logam kumpulan 1, maksudnya dia dah dapat idea lah. Itu menceritakan tentang kereaktifan logam. Sebab setiap logam akan berbeza dia punya observation dia apabila masuk dalam air. Okay. Next, kita ada pemboleh ubah. So, pemboleh ubah kena mention 3. Kita mesti ada pemboleh ubah dimalakan, pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas PGB. Alright. Pemboleh ubah yang ditetapkan di sini adalah padu air. Isi padu air. Betul? Boleh diterima. Okay. Ataupun satu lagi, size logam. Size logam. Okay, pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah Kereaktifan logam. kereaktifan logam tu, itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jenis logam. Jenis logam. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah jenis logam. Sebab kumpulan 1 tadi, ingat kumpulan 1, Lin nak kahwin, Ruby cas free. So inilah jenis logam yang ada. Kita jaranglah gunakan sampai dekat cesium dengan francium. Ni kalau ini info, kamu cari dekat internet, tak percaya. Francium kalau kita gunakan sekecil macam tu je pun, campak dalam kolam air. Tak tahu Memang satu explosion lah. Boleh jadi bom Yap, boleh jadi bom. Tapi unsur cesium dengan jangan kata cesium, rubidium pun payah, susah nak cari. Dan dia pun kena simpan dalam bekas minyak parafin. Ini salah satu precaution safety. Langkah keselamatan, logam-logam kumpulan 1 ni sangat reaktif. Jadi dia tak boleh terdedah sikit pun dengan air.
dia tak boleh ada air pun, wap air pun tak boleh sebab dia akan bertindak balas. Jadi macam mana cara nak buat? Dia akan simpan dalam botol minyak parafin untuk melindungi dia terdedah dengan air. Itu salah satu cara lah untuk melindungi logam kumpulan 1. Itu kena ingat. Minyak lain tak boleh? Minyak lain, minyak apa ya? Minyak lintah. Tak boleh. Yo. Okey, ya. Kalau RV dia hasil tidak balas dengan air, Boleh. Satu Boleh. markah. Boleh. Katakanlah kita tak jumpa perkataan apa benda tindak balas ni tidak ada pasal apa kan. Kamu tulis saja hasil tindak balas. Hasil tindak balas tapi kena mention hasil tindak balas dengan siapa? Hasil tindak balas logam dengan air. Okay, jelas Okay, baik. Boleh saya padam? Saya padam okay. Tak padam dia. Dia tak padam. Dia dah hang. Dia pula. Baik, kita laju sikit. Kita pergi kepada hipotesis. Hipotesis kita cuba bagi idea untuk buat hipotesis. Logam berbeza menghasilkan hasil tindak balas yang berbeza. Ya, logam yang berbeza akan menghasilkan apa tadi, Anas? Hasil tindak balas logam dengan air yang berbeza. Ya, itu mudah. Dengan syarat, ingat sini dengan syarat pastikan kamu letak pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas di dalam hipotesis kamu. So maksudnya apabila menggunakan logam yang berbeza, dia akan menghasilkan tindak balas yang berbeza. Tapi pastikan kamu mention, contoh jawapan apabila logam dalam kumpulan 1 bertindak balas dengan air, maka apabila logam dalam kumpulan 1 bertindak balas dengan air, apa itu dia nak cakap tidak jelas ayat ni macam pelik pula. Sebab kita nak bezakan terus. Sekejap. Jadi kamu kena macam ni. Semakin bawah kedudukan logam kumpulan 1, semakin reaktif tindak balas logam dengan air. Itu kena tahu, itu kena ingat. Sebab apa kita cerita macam tu? Sebab kalau kita tengok balik pada gambar rajah soalan tadi, penyataan tadi, ada 3 maklumat pada murid. Murid yang pertama dia kata bertindak balas dengan lithium jadi sekian-sekian. Bertindak balas dengan natrium jadi sekian-sekian. Lepas tu dia kata pH pun berubah. Baik, itu adalah maklumat awal untuk membina hipotesis. Maksudnya kita kena cakap macam yang Anas cakap tadi. Kena Anas ayat dia? Memang. Apabila menggunakan logam kumpulan 1 yang berbeza, maka kreatifan logam dengan airnya pun berbeza. Itu kamu cakap tadi kan? Hasil tindak balas. Ya, sama juga. Hasil tindak balasnya berbeza. Okey, itu betul. 3 markah. Tapi yang lebih spesifiknya apabila ini salin apabila apa saya tulis ni? Apabila tak payah tulis apabila lah. Kita tulis semakin je. Semakin bawah kedudukan logam kumpulan 1, semakin reaktif tindak balas logam dengan air. Okey. Semakin bawah kedudukan logam kumpulan 1, semakin reaktif tindak balas logam dengan air. Okey. Ini jawapan 3 markah. Ataupun kita boleh ambil jawapan Anas tadi. Apabila logam kumpulan 1 yang digunakan berbeza, maka tindak balas dengan air berbeza. Tapi yang maklumat teori yang kamu kena tahu, apabila menuruni kumpulan, tindak balas dengan air semakin reaktif. Okey.
So itu adalah hipotesis. Kita pergi kepada senarai, bahan dan juga radas. Okey, senarai bahan dan juga radas. Okey, bahan dan juga radas yang kita akan gunakan adalah Lithium, kalium. bagus. Nyatakan semua logam yang ada ataupun kamu okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, nyatakan bahan yang kita kena ada. Air lah kan? Kita kena ada air. Bika. Yes. Bika tak sesuai. Cuba ingat balik masa eksperimen yang kamu buat dengan Cikgu Fariza. Kita tak gunakan bika sebab risiko bika tu dibuat daripada kaca, borosilikat. Kaca boleh pecah. Kita gantikan benda lain. Ingat tak? Cuba ingat. Tak ingat? Kalau tak ingat tak apa. Macam besen kan? Yes. Betul. Macam besen. Pandai pun. Siapa cakap tadi ya? Nabiha. Macam besen ke besen itu? Memang besen. Oh, besen. Besen plastik. Besen. Biasanya besen yang besar tu. Okey. So, air ada, besen ada. Okey, apa lagi kita perlukan? Untuk memotong logam tu, kita gunakan pisau. apa? Yes, kita gunakan pisau ataupun forceps. So, mention pisau ataupun forceps. Okey. Kertas turas. Okey, boleh tulis kertas turas untuk menghilangkan minyak parafin tu. Lagi? Okey. Penunjuk fenolin. No ni tak perlu pun. Tak payah. Oh, mungkin dalam masa form 3 tu kamu nak gunakan penunjuk fenolin tu untuk menunjukkan kehadiran ion hidroksida. Tak perlu pun tak apa. Dan dalam eksperimen ni tak perlu. Tapi dia kata apa soalan ni? HI berubah. Oh yes, betul Izzati. Nasib baik Izzati ingatkan saya. Ada budak perempuan tu. Wah, Izzati ingatkan saya. Terima kasih Izzati ingatkan saya. Okey, budak ni cakap pH air berubah cikgu. Bagus, terima kasih. Sebaik ingatkan saya. pH air berubah. So memang kita perlukan penunjuk fenolin. Katakanlah tak ada idea tentang penunjuk fenolin. Selain daripada penunjuk fenolin, apa kita nak gunakan? Penunjuk semesta. Penunjuk semesta. Alam, letaklah yang paling simple. Common ini susah. Kertas biru merah sama. Yes, kertas litmus. Dah siap. So, ini bahan yang kita perlukan. Air, besen, pisau ataupun forceps, kertas turas, kertas litmus. Okey, belum lagi tu, tak lengkap. Bahan kita adalah semua unsur di dalam kumpulan satu. Tak payah semua. Kita cerita benda yang budak tadi cakap dulu je. Okey, murid tadi cakap apa? Logam apa? Lithium. So, tulis. Lithium bergerak perlahan. Lithium bergerak perlahan. Natrium. Lagi satu? Kalium. Jangan susah hati. Ingat, dalam kertas 3, soalan nombor 2, daripada penyataan, daripada dialog ke daripada gambar rajah, bahan dan alat radas yang kamu nak sediakan ada di situ. So sebab tu saya kata, sebelum kamu nak jawab, kamu study the case. Tengok dalam penyataan dulu. Okay, so kita dah lengkap kita punya bahan dan radas. Air, besen, pisau, forceps, kertas turas, kertas litmus, lithium, natrium, kalium. Okay, cukup. Tak payah tulis sampai banyak-banyak. Rubidium, cesium, francium pun tak payah. Sebab dalam makmal confirm tak ada. Memang tak ada. Dalam makmal kita hanya ada 3 benda ni je pun. Tak banyak. Alright. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Next. Soalan dia minta kita procedure eksperimen. Okey, procedure eksperimen sangat mudah. Baik. Langkah pertama. Okey, ini saya skema. Bagus. Lukis dan tulis. Okey, saya lukis dulu lah. Bila saya tanya kan. So lukis lah. So saya lukis besen. Besen kita nak isi apa ya? Air. Okey. Jangan lupa label air, besen. Baik. Guna bika salah lah Guna bika memang salah. Pecah. Ya, dia akan pecah. Tak sesuai. Memang saya pernah guna. Kami masa kat sekolah kami gunakan bika besen kaca. Besen juga tapi besen dibuat daripada kaca. Saya hanya menggunakan sebesar duit 10 sen. Kurang lagi 5 sen. 5 sen natrium. Kita campak dalam air tu. Bika kaca, besen kaca tu retak. Retak.
Lepas tu habis meletup satu makmal, berasap, meletup, berasap. Kecil tau. Sebab Cikgu punca. ya betul, saya punca. Memang saya mengaku lah, sebab saya menggatal nak, sebenarnya tak boleh besar sangat daripada mesin. Memang kita kena potong kecil je, sangat-sangat kecil. Potongan dia kecil untuk dicampak dalam air. Dia akan meletup macam bunga api tu. Explosion tu akan berlaku sebab tindak balas logam kumpulan 1 dengan air ni sangat reaktif. Kita tak boleh potong besar-besar. Potong besar-besar macam ni kalau campak dalam air, memang bom lah. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Lakarkan je. Kita tak tahu bentuk dia macam ni kan. Kita lakarkan je lah. Jebisan logam kumpulan 1. Ataupun kamu tulislah jebisan logam koprum, lithium ke natrium ke kalium. Okey, dimasukkan ke dalam air. Okey, macam ni je dia punya set eksperimen. Lepas tu kita kena adalah ketak limus. Ketak limus tu nak buat kat mana? Kita rendam. Ataupun kat sini pun kamu letak ketak limus. Tapi pastikan label sebab pemeriksa tak, kita memang tak pandai lukis, tapi pastikan kita label. So ketak limus untuk menentukan kehadiran ion hidroksida. Ataupun tadi Izzati kata dia nak gunakan penunjuk penoftalin. Penoftalin akan menunjukkan kehadiran ion hidroksida. Baik. So step yang pertama, isi air di dalam besen. Ni kamu karang ayat kamu, konstruk ayat kamu elok lah. Ni saya tulis secara draft sahaja Isi air dalam besen, step yang pertama. Step yang kedua, kenapa dua tu pergi situ pula? Okay, step yang kedua. Cikgu kena bagi tahu berapa isi padu air tu. Tak perlu. Isi je air dalam besen. Isi penuh pun tak apa. Isi separuh boleh, isi penuh pun tak apa. Kita Tak ada beza je. Tak ada beza. Dia tak ada beza, dia takkan ada beza. Sebab kita nak tengok kereaktifan dengan logam. Okey, tapi tadi ada kawan kamu yang menyatakan pemboleh ubah ditetapkan adalah isi padu air. Ada ke tadi? Ada. Okey, kalau ada kena cerita dekat sini. Oh. Kalau ada kena cerita kat sini. So berapa amount tu tak kisah. Okay, so isi air dalam besen ni, sebab tu saya kata saya tulis draft saja. Okay, nombor 2, apa kita nak buat? Kita mestilah nak masukkan logam. Tapi sebelum kita nak masukkan logam, nampak tak kat bahan dengan radas kita gunakan pisau. So kita katalah potong logam. Nyatakan yang first dulu lah, lithium. Potong logam lithium dengan menggunakan kenapa ni? Dengan menggunakan pisau. Sorry, saya punya whiteboard ni dah pening dah. Sudah, kenapa ni? Okey, step yang kedua, potong logam lithium dengan menggunakan pisau. Itu step yang kedua. Jelas Cikgu tadi kalau CV, kalau dimalamkan kita nyatakan saiz logam, jadi maksudnya kita kena nyatakan berapa saiz logam tu. Tak perlu. Sebab dalam eksperimen ni memang kita potong kecil je. Okey, faham. Okey, boleh Okey, so step yang ketiga sudah, kenapa saya tak boleh tulis ni? Okey lah, saya clearkan lah. Sekejap guys. Dah jadi. Clear canvas. Okey. Step yang pertama tadi apa tadi? Dah lupa dah. Step pertama isi air. Dah tak boleh tulis lah. Kenapa saya tak boleh tulis ni? Apalah, baca je lah ya. Sekejap. Saya cari skema sekejap boleh? Kau salin je. Boleh. Skema. Sekejap saya nak baca ni. Pandangnya banyaknya. Sekejap ni guys. Saya tak mau upload ni.
Sekejap saya tulis sekejap, nak balas. Okey. Sekejap saya cari. Kamu masih bersama saya ke? Kita habis pukul 12 Okay. Dah jumpa dah. Baik. Nah, Okay, cikgu. Salin lah ini. Nampak tak? Banyak juga. Dia ada 7 step. 7 step maksudnya 7 markah. Nampak Ke saya nak saya besarkan sikit. Alright. So ini jawapan dia. Yang ambil yang bahasa Inggeris, ambil yang bahasa Melayu. Isi besin separuh penuh dengan air. Separuh penuh ke itu terpulang kat kamu lah. Kemudian dia kata potong litium dengan menggunakan pisau. Okey, kita dah sampai step 2 tadi kan? Okay, betul. So nombor 3 tadi, keringkan minyak pada permukaan dengan menekannya di antara 2 kertas turas. Okey, ayat nombor 3 ni maksudnya litium tu dah dikeluarkan daripada minyak parafin. Lepas tu cebisan logam litium tu kita keringkan dia menggunakan kertas turas. Ayat tak payahlah macam tu. Ayat ni kamu just cakap lap logam menggunakan kertas turas ataupun keringkan logam litium menggunakan kertas turas. Sebab kita nak reaction tu terus direct dengan air. Kita nak clearkan lah parafin tu. Okey. Seterusnya nombor 4. Jatuhkan litium ke dalam air. Okey, betul kan? Jatuhkan litium ke dalam air. Okay, next. Perhatikan dan rekodkan kereaktifan litium terhadap air. So, nombor 5 dah terus buat pemerhatian. Nombor 6, uji air dalam besin menggunakan kertas limus merah ataupun tadi Izzati kata menggunakan penunjuk penoftalin apabila tindak balas berhenti. So, boleh ujilah dengan sama ada kertas limus merah ataupun kertas larutan penoftalin. Kenapa dia terus direct kertas limus merah dekat sini kelas? Kerana hasil tindak balas tadi adalah logam hidroksida. So yang akan terhasil adalah lithium hydroxide. Sebab tu dia kata kita kena gunakan kertas limus merah, ataupun penunjuk penoftalin. So jelas Hello? Clear Hello, clear. Risau pula takut tak clear. Okey. So, nombor 6 uji air dalam besin. Okey, sudah. Nombor 7, ulang eksperimen dengan menggunakan natrium dan juga kalium. So, ini adalah kamu salin lah. So, ini adalah sampel jawapan untuk prosedur dan eksperimen. Okey. Saya dapat skema ni. Kalau guna bika tadi, Cikgu maksudnya yang Kalau guna bika, saya tak pasti boleh ke tidak. Tapi bika boleh lah. Boleh. Tapi dia akan pecah, confirm pecah. cikgu yang kalau nak keringkan potongan logam tu kan, itu dikira macam langkah-langkah berjaga-jaga lah. Betul. Itu adalah langkah. Kita keringkan dia daripada minyak air. Itu antara langkah berjaga-jaga dia. Kita kena keringkan dia. Okey, betul. Okey. Dia bagi 7 step. Kamu perasan tak dia tulis kat bawah ni? Skema dia bagi tu. Able to ni bawa ni 2 markah, sorry. Yang ini 7 step 3 markah. Kita tengok sama-sama macam mana jawapan kamu prosedur dapat 2 markah. Dia hanya menyatakan 4 langkah saja. So dapat 2 markah. Lepas tu pula macam mana dia dapat 1 markah? Dia akan dapat 1 markah bila mana dia tulis 3 langkah saja. So maksudnya di sini kamu nyatakanlah seberapa banyak step yang ada. Buatlah macam diary supaya langkah-langkah dalam eksperimen tu tak tertinggal. Supaya dapatlah full mark 3 markah. Okey, dan kamu akan dapat kosong sekiranya tak ada
Tak ada respon. Okey, jelas dah kali ni kan? Dah. Okey. Dan kita pergi kepada penjadualan data. Okey, so ini adalah jadual data. So contoh jawapan, jenis logam, kita gunakan lithium, natrium dan kalium. Pemerhatian, tak perlu tulis apa-apa, tak perlu isi apa-apa. Kalau kamu tahu, kamu boleh isi lah berdasarkan pernyataan yang budak tadi tu kan. Ataupun kalau tak payah isi pun tak apa, sebenarnya tak payah isi pun. So 3 markah untuk kamu. So yang ini sampel dekat atas ni, yang ini 3 markah, yang ini 2 markah, yang ini tak ada markah. No respon given ataupun respon yang salah. Dia tak nyatakan MV, dia tak nyatakan RV, dia tak nyatakan dalam jadual dia tak ada label tentang jenis logam dengan pemerhatian. So salah, tak ada markah. Okey, ini untuk penjadualan data. So selesai kita soalan kertas 3 Terengganu. Ada soalan? Okey. Ada. So kalau tak ada, so kita tamatkan sesi kita hari ini. Tapi sebelum tu, tunggu jap, sabar. Saya nak buat screenshot ni. Boleh tak kau alamak, takut ada yang tak pakai Tunjuk tudung. muka. Muka teruk. Oh, tak pakai tudung ya. Okey, tak apalah. Nanti lah, next session. Kita buat screenshot jap. 1 2 3. Okey. Alright. So nanti saya share link video. Nanti korang boleh study balik. Okey. Itu saja sesi kita pada hari ini. Nanti saya akan bagi lagi satu bahan hari Isnin ataupun hari Selasa. Saya akan hantar dekat sekolah lah. Tapi nak tanya dulu, ada tak yang tak ambil? Kamelia ambil tak? Kamelia jauh. Kemi tak ambil. Kemilia tak ambil. Wani pun tak ambil. Wani pun tak ambil? Tak. Umi ambil? Umi ambil kot. Suanta ke? Tahu Su. Umi ambil. Fairuz tak ambil. Fairuz tak ambil. Okey. Fairuz tak ambil. Fairuz tak ambil, saya maklum. Okey. So tak apalah. Kalau tak ambil, maksudnya saya akan hantar juga dalam bentuk soft copy lah. Nanti korang boleh tengok kat situ macam Amar. Amar tak ambil sebab Amar dah duduk kat sini. So, Amar pun ada printer. Saya letak kat sana sebab siapa yang tak ada printer. Supaya senang korang ambil. Mana yang dekat boleh ambil lah. Yang tak ambil, yang ada printer kat rumah, saya boleh bagi soft copy. Okey, so kita tamatkan sesi kita. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Salah. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama.